Saya ingat saya mula dulu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua, pada Puan Sheila selaku penyelaras Pusat CDN and so on untuk Negeri Sembilan, Cikgu Mira yang akan bertindak sebagai moderator pada petang ini. Kemudian kita ada Cikgu Azlida, Cikgu Azlida Ali akan Ya, Ustaz. membentang tahniah lah kerana membentang petang ini. Tak lupa juga kepada bakal cikgu kita, Cik Nurul Ain yang memberikan sokongan teknikal kita pada petang ini. Kerana Encik Muhammad Izzuddin dia ada majlis kombo dia petang ini. Okay? Jadi kita doakan semoga beliau menjalani kombo itu dengan baiklah. Jadi pada petang ini kita sebenarnya sudah melangkah ke siri yang ke-25 untuk CDL Hands On ini. Dan pada hari ini saya masih lagi membincangkan tentang maklum balas, peranan maklum balas dalam kita menyokong pembelajaran. Okay, pembelajaran bermakna murid-murid kita. Sebab maklum balas ini adalah satu pendekatan, satu cara yang sangat baik, yang sangat berkesan untuk menyokong pembelajaran anak-anak. Jadi sebab tu dalam siri-siri yang sebelum ini saya ada berkongsi tentang pentingnya kita memberikan maklum balas supaya anak-anak kita itu, pelajar murid-murid kita tu memberikan fokus kepada membangunkan kompetensi dia untuk belajar, membangunkan kapasiti dia untuk belajar. Sebab itu saya kongsikan juga itu bahawa kalau kita ingin menjadi seorang yang berjaya dalam bidang-bidang yang kita ceburi, kita perlu fokus kepada lingkungan pengaruh supaya kita bersifat proaktif. Orang yang proaktif ini orang yang akan berusaha untuk meningkatkan keupayaan dia, kapasiti dia, kompetensi dia untuk menyokong pembelajaran mereka. Berbeza dengan orang yang reaktif. Orang yang reaktif ni orang yang banyak memberikan fokusnya kepada lingkungan keprihatinan. Sebab kalau kita beri fokus pada lingkungan keprihatinan, lingkungan tersebut adalah di luar kawalan. Kita tak boleh kawal lingkungan keprihatinan itu. Ya. Jadi kalau kita banyak menggunakan masa kita ke arah tersebut, kita bersifat reaktif, maka dia akan menyebabkan kita tidak memberikan fokus kepada membangunkan kapasiti dan juga membangunkan kompetensi kita. Jadi itu sebab tu kita kena selalu membantu anak-anak kita memberikan fokus kepada lingkungan pengaruh itu. Dia panggil the circle of influence. Itu kita boleh kawal. Satu lagi lingkungan yang tak boleh kita kawal walaupun kita sebenarnya prihatin terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam lingkungan itu dia panggil the circle of concern. Jadi saya ingat itu di antara peranan maklum balas lah. Dan saya
pada minggu lepas saya ada sebutkan tentang 4 jenis maklum balas. Okay, 4 jenis maklum balas. Satu maklum balas yang berikan fokus kepada bakat ataupun kepada kita panggil ability. Ya. Jadi di antara ayat yang kita gunakan untuk memfokuskan maklum balas tu kepada ability, kebakat, ialah kita kata anda sangat bijak. Itu contohlah. Contoh dia. Sebenarnya maklum balas yang begitu tidak banyak membantu anak-anak untuk membangunkan kompetensi dan juga kapasiti dia. Ya. Dan satu lagi yang lebih bahaya, mungkin dia akan menjadi lebih selesa. Dia akan berada dalam zon selesa, complacent zone. Yang selesa menyebabkan dia tidak memberikan fokus kepada usaha, iaitu effort untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Okay? Dan dia sebenarnya menjurus kepada satu kita panggil satu mindset, okay? Mindset yang dikatakan sebagai fixed mindset. Ya, fixed mindset. Kalau kita terbalikkan maklum balas itu kepada anak-anak yang kurang, mungkin kita nampak dia ada kekurangan, kelemahan. Ya, kita kata awak ni memang tak pandai. Kan? Kita tak kata bodoh, kita awak ni memang tak pandai. Itu akan menjadikan dia mungkin tidak kita boleh merudumkan ataupun kita menjejaskan dia punya semangat ataupun motivasi untuk berusaha. Sebab tu kita perlu elakkan daripada menggunakan maklum balas jenis yang begini. Jenis yang kedua ialah kita banyak memberikan fokus kepada pencapaian ataupun keberhasilan. Ini pun sama juga. Sebab tu kalau kita kata anda ni bagus, dapat 9/10. Sikit lagi dapat perfect score 10/10. Contoh begitu kan. Ini pun tidak begitu digalakkan untuk kita menimbalah yang begini. Dia akan menjadikan seperti saya katakan tadi, dia akan rasa dia hebat, dia akan berada dalam zon selesa. Orang yang berada dalam zon selesa ni biasanya dia akan melakukan dia akan lalai, dia tidak fokus. Tapi jenis yang kita galakkan ialah jenis yang kedua yang lain. Yang seterusnya itu iaitu menyokong, memberi maklum balas terhadap keputusan yang dibuat oleh murid kita. Ya, kita kata anda telah menggunakan strategi yang baik, menggunakan kaedah yang baik, menggunakan pendekatan yang baik. Itu kita fokus kepada effort. Ya, ini banyak dibincangkan dalam, kalau kita baca buku yang ditulis oleh Profesor Carol Dweck, pakar dalam dia panggil growth mindset. Lawan kepada fixed mindset ini ialah growth mindset, iaitu set minda yang berkembang. Kita yakin bahawa semua anak-anak kita boleh kembangkan dia punya potensi, kita boleh kembangkan dia punya kebolehan. Jadi kita banyakkan membuat maklum balas yang menyokong effort anak-anak tersebut. Jadi walaupun dia lemah, tapi dia akan meletakkan effort ataupun ikhtiar usaha yang bertambah. Jadi kita penting ni, sebab memang kebolehan anak-anak tak sama.
antara satu sama lain. Tapi dia boleh kita bantu melalui usaha mereka. Okay? Usaha mereka. Dan satu lagi jenis maklum balas ialah maklum balas yang kita galakkan anak-anak itu menguruskan pembelajaran mereka. Ini kita panggil regulasi kendiri ataupun self-regulation. Dalam self-regulation ini sebenarnya anak-anak kita latih dia untuk dia menguruskan, okay? Untuk dia menguruskan pembelajaran. Dia panggil self-monitoring, self-directing, dan self-regulating. Dia ada, insyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan terangkan dengan lebih detail bagaimanakah kita dapat membangunkan regulasi kendiri kepada anak-anak. Kita boleh bangunkan regulasi kendiri ini seawal umur anak-anak itu 3 tahun. Saya dah ada modul dia. Bagaimana kita meningkatkan regulasi kendiri anak-anak yang saya namakan sebagai tangkas belajar. Bagaimana kita nak jadikan anak-anak kita itu tangkas belajar. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil sebagai learning agility. Agile. Learning agility. Jadi anak-anak perlu kita bantu dia. Sebab this is the learning capability, learning capacity, learning competency yang perlu dikuasai oleh anak-anak untuk menghadapi masa depan. Masa depan kita ni dikatakan masa depan pasca normal. Pasca normal. Ini kena buat sesi lain lah untuk bincangkan apakah dia pasca normal, masa pasca normal itu ataupun post normal time, PNT, post normal time. Dia ada teori dia, post normal time theory. Dia ada 3C dan ada 4S. Dia bermula dengan 4S. Yang pertama, S yang pertama tu speed. Sekarang ni semua perkara berlaku dengan pantas. Ya, speed. Yang kedua, scope. Apa yang berlaku? Okay, skopnya telah melampaui. Bukan setakat sesuatu lokasi, sesuatu sempadan geografi, dia boleh merangkum keseluruhan. Bila sesuatu konflik itu berlaku dalam sesuatu wilayah, satu dunia akan terlibat. Dia panggil skop. Skop tu dah menjadi makin lama makin besar. Ya? Dulu kita biasa dengar. Dia kata global village. Kan? Global village. Kampung global. Dia dah jadi satu kampung. Bukan kerana itu. Kerana kapasiti ataupun kita ada alat ataupun teknologi yang menjadikan perkara itu berlaku. Yang menjadikan dia skopnya itu sangat luas. S yang ketiga ialah skala, skill. Skala sesuatu perkara itu akan pergi ke peringkat individu. Setiap individu itu akan terkesan dengan sesuatu fenomena yang berlaku. Katakan dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan S yang keempat itu adalah simultaneity, keserentakan. Okay. Ini kita akan bincang nantilah. Jadi orang yang tangkas ni orang yang boleh menghadapi apa yang kita katakan 4S. Kan tak habis cerita feedback. Petang ni saya nak fokus kepada beberapa peringatan, beberapa panduan. Ketika kita melaksanakan, ketika kita menguruskan maklum balas ataupun feedback. Kita perlu ingat bahawa feedback ini dianggap ataupun analoginya laksana pedang bermata dua. Dia bukan setakat boleh membahayakan orang lain, tetapi boleh membahayakan diri pemilik pedang tersebut. Sebab itu dikatakan pedang bermata dua. Maklum balas ni pun ada dua mata. Satu, keberkesanan.
satu kemudaratan. Tak semua maklum balas itu akan memberikan kesan yang positif kepada anak-anak. Dia juga boleh memberikan kesan yang negatif. Sebab tu kita kena faham, kita kena tahu apakah ramuan-ramuan yang perlu kita olah supaya maklum balas yang kita uruskan untuk anak-anak itu, untuk murid kita itu adalah maklum balas yang tidak mendatangkan mudarat tetapi memberikan manfaat. Jadi nanti kita, macam saya kata tadilah yang 4 jenis tu. Kalau kita fokus kepada apa tadi itu, fixed mindset tu tadi, itu sebenarnya mendatangkan mudarat. Tapi kalau kita fokus kepada effort, kita fokus kepada kita membangunkan kompetensi anak-anak, maklum kita itu akan memberikan kesan yang positif, kesan yang bermanfaat. Itu dia katakan ada dua mata tu, ya, dua mata. Jadi bukan apa juga jenis maklum balas yang kita bagi itu semuanya bagus. Jadi kita kena tahu. Sebab tu saya ingatkan di sini. Tetapi memang maklum balas is a very powerful tool untuk kita menggalakkan perkembangan pertumbuhan potensi anak-anak dari sudut sosial, untuk perkembangan sosial dia, dari segi sudut moral, ataupun kita panggil emosi, dan juga di sudut kognitif, intelek. Okay. Jadi kalau nak lebih spesifik nanti saya akan kongsikan nanti insya-Allah dalam sesi yang akan datang tentang metakognitif. Dia ada metakognitif knowledge dan dia juga ada metakognitif kompetensi. Okay. Apakah dia metakognitif kompetensi? Apakah dia metakognitif knowledge? Adakah metakognitif ni kita boleh kembangkan, bangunkan kepada anak-anak. Anak-anak boleh mengembangkan, boleh membangunkan metakognitifnya. Dia ada di teknik dia. InsyaAllah. Kalau ada rezeki nanti kita akan kongsikan perkara tersebut. Itu peringatan yang pertama. Peringatan yang pertama. Jadi, pastikan maklum balas yang kita beri itu betul. Betul maksudnya apa? Memberi manfaat. Bukannya mendatangkan mudarat. Okay. Yang kedua, ini menunjuk kajian. Nanti saya pada minggu akhir nanti, minggu apa tu, saya tak tahu bila, mungkin ada beberapa siri lagi feedback ini. Saya akan kongsikan reference. Dia punya rujukan-rujukan yang cikgu boleh apakan nanti. Boleh semak, baca. Sama ada buku ataupun jurnal artikel. Tapi di antara sarjana yang banyak membincangkan tentang feedback ini ialah Profesor John Hattie. Profesor John Hattie ini seorang sarjana daripada Australia. Beliau bersama dengan seorang lagi sarjana, Profesor Helen Timperley, telah menulis satu jurnal artikel, satu bahan. Nama artikel itu ialah The Power of Feedback. Jadi kalau cikgu boleh salin, type je pada Google tu The Power of Feedback, nanti akan keluar dua nama ini, John Hattie and Helen Timperley. Sebenarnya boleh capai juga file PDF tersebut. Bagus dia baca. Dia ada kemukakan satu model. Dia pakai a model of feedback to enhance learning. Satu model maklum balas yang boleh meningkatkan, memantapkan pembelajaran. Okay. John Hattie pun ada tulis sebuah buku bersama dengan Shirley Clark. Nama bukunya ialah Feedback. Tajuk bukunya Feedback. Buku yang agak tebal. 2019 atau 2020 begitu. Okay. Bagus juga buku tu. Agak komprehensif dan sangat berkait rapat dengan peranan pentaksiran
bilik darjah. Jadi sebenarnya salah satu peranan pentaksir dalam bilik darjah itu ialah untuk memberi feedback kepada guru dan juga kepada murid, begitu juga kepada ibu bapa. Okey. Jadi bila saya sebut penyelidikan itu memang banyak penyelidikan yang dikaji, yang dibuat ya. Tadi saya ada baca satu jurnal dikeluarkan, baru keluar bulan Mei 2023 yang membincangkan tentang peranan feedback ini untuk kemahiran bahasa, kemahiran menulis. Itu dalam konteks bahasa di apa tu, kajian tu dibuat di negara China. Menarik juga. Konsepnya sama. Perkara yang sama juga dibincangkan, feedback yang macam mana sebenarnya yang dapat membantu anak-anak yang menjadikan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa kedua, yang menyebabkan dia boleh membangunkan dia punya kompetensi dia untuk menulis dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Okey. Jadi 38% daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa maklum balas mendatangkan madarat daripada memberikan kebaikan ataupun manfaat. Ingat tu bukan sedikit ya. Hampir 40% ya. Maklum balas yang diberikan oleh guru kepada murid mendatangkan kesan yang negatif. Kan? Maksudnya lebih baik jangan beri maklum balas ya. Biarkan anak itu sendiri, itu lebih baik. Sebab kalau kita bukanya mulut ataupun kita bagi saja maklum balas, menyebabkan mudarat kepada anak-anak tersebut. Sebab kalau maklum balas kita tu menyebabkan dia hilang motivasi, menyebabkan dia rasa rendah diri, kurang confident. Jadi memang apalah, tak baiklah. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Sebab ada kajian yang menunjukkan peratus kemudaratan tu agak tinggi. Ya. Jadi dengan cara begitu, okey. Kalau kita contoh ya, kalau kita beri maklum balas, kita punya maklum balas tu seolah-olah kita sangat kritikal. Bukan maksud saya tidak boleh kita kritik, tapi kita tengok kritikan kita tu adakah kritikan yang membina, konstruktif, kritik, apakah konstruktif kritik, ataupun the other side, the other way around, destruktif. Jadi anak-anak ni dia punya sensitivity dia tak sama antara satu dengan yang lain. Ada tu dia sangat sensitif. Ya. Bila nak pula bila kita bagi maklum balas yang ketika tu secara terbuka. Bila kita buat terbuka mungkin dia akan rasa diaibkan yang di depan rakan-rakan dan sebagainya. Satu lagi mungkin dia bersifat judgemental. Kita menghukum, satu bentuk hukuman, satu bentuk penghakiman. Kita jatuhkan hukum kepada kerja, kepada prestasi anak-anak itu. Jangan buat begitu. Dia akan mendatangkan mudarat. Saya ingat saya ambil ini pun dah sampai buku 3:10. Ambil sikit lagi lah sikit lagi masa. Saya ambil yang nombor 3 ialah. 3 tu, yang 4 jenis tu saya dah terangkan di awal tadi. Cuma saya nak terangkan kat sini, nombor 3 ni sebenarnya ada proses di sebalik jenis maklum balas itu. Penyelidik ni sebenarnya John Hattie dan juga Helen Templey lah tu. Ada 4 jenis. Bukan 4 jenis tu, maksudnya 4 jenis. Dia ada 4 level. 4 levels of feedback.
Okey, ada 4 aras. Aras ya. Peringkat-peringkat dia ada 4 peringkat kita memberi maklum balas. Kalau jenis ada 3, maksud saya ada 3 apa ni, dia peringkat juga, tapi dia lebih kepada proses dia. Proses maklum balas itu diterima ataupun diberi. Label yang pertama, okay, label aras yang pertama, bukan peringkat ni lah, ni kita panggil label ya. Aras yang pertama ialah aras tugasan. Bila kita bagi tugasan, peranan feedback pada ketika itu untuk melihat sama ada anak-anak faham tugasan tersebut dan boleh melaksanakan tugasan itu dengan baik. Itu perlukan kepada feedback. Feedback ni kita boleh, sebab tu saya kata kalau mengikut Profesor John Hattie, feedback yang baik adalah feedback yang datang daripada murid. Anak-anak tu bagi feedback kepada kita. Jadi dia tahu, kita tahu sama ada dia pada level yang mana. Dia boleh tak melaksanakan tugasan itu, aktiviti yang telah kita rancang, ataupun sebaliknya. Okey, dia faham tak apa yang dia nak buat? Itu yang pertama. Okey, aras yang kedua dia panggil aras proses. Ni proses inilah yang saya katakan tadi, ada 3 peringkat. Peringkat perancangan, peringkat pelaksanaan, dan peringkat hasil, penghasilan. Dah dapat hasil dia. Dia panggil feed up, feed forward dan juga feedback. Feedback tu benda tu dah berlaku. Feed forward tu sedang berlaku. Proses dia. Dan feed up belum berlaku. Maksudnya peringkat perancangan, peringkat ni pelaksanaan dan juga peringkat hasil, penghasilan. Ini saya akan terang lebih detail lah apa yang feed up, feed forward dengan feedback itu. Dan aras yang ketiga ialah aras regulasikan diri. Kita dah bincang sikit tadi apakah dia regulasikan diri, kemampuan anak-anak untuk memantau pembelajaran dia, kemampuan dia untuk menguruskan pembelajaran dia, dan kemampuan dia untuk regulate, kawal selia, mengawal selia pembelajaran dia. Ini penting. Ya, sebab tu ada feedback yang akan fokus kepada self regulation, regulasikan diri anak-anak itu. Dan level yang keempat ialah level self. Self ni pada diri dia, diri anak-anak tersebut. Jadi saya ingat cukuplah kot bagi petang ini. Saya harap perkongsian saya ini sikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu yang hadir, kepada kalau nak dapatkan apa tu siri-siri yang sebelum ini, boleh layari laman web Cognitive Docs Learning tu, kan boleh dapatkan. InsyaAllah lah nanti saya akan minta Azwani ke siapa ke untuk compilekan apa ni slot saya ni. Nanti dia boleh nampak rintitan satu siri kepada siri yang lain. Saya ingat setakat dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu yang hadir pada ketika ini. Saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Dr. Mustafa. Hari ini rasanya suara saya dah okey sikit kot. Apa khabar doktor? Dah bagus. Saya suara pula yang serak sikit. Tak berhenti cakap. Terjangkit daripada saya kot. Saya memang padat lah, program padat. Cuaca pun tak menentulah doktor. Kejap panas. Tak apa. Lepas tu kejap lagi sejuk. Baguslah ada perubahan-perubahan kan. Kita tak bermusim. Ada tengah negara lain tu ada musim sejuk, musim panas. Kita ni sejuk panas macam campur. Okey lah tu.
It's okay. Okey. Okay, thank you. Terima kasih doktor. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak baik lagi cerdik, salam PDWin #7K dan Up Negeri. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mustafa yang telah memberikan satu penerangan secara panjang lebar mengenai pemberian maklum balas kepada murid-murid. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Azlida binti Ali dari SMK Tanah Merah, Port Dickson. Untuk pengetahuan semua, CDL kita pada hari ini ialah CDL siri yang ke-25. Okey, tajuk kita pada hari ini yang akan dikongsikan oleh pembentang kita ialah meningkatkan kemahiran menulis perenggan isi karangan menggunakan kad ICAP, IKEPT secara tekan sinopsis pembentangan beliau ya. Kad IKEPT iaitu pun kad ICAP ini dihasilkan untuk meningkatkan kemahiran penulisan perenggan isi karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid tingkatan 3 Seri Belian. Pembelajaran abad ke-21 merupakan satu bentuk transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat semasa PDPC dijalankan. Bermula daripada pemerhatian, saya dapati kebanyakan murid menghadapi masalah ketika mengembangkan dan menghuraikan idea dalam penulisan isi karangan dalam perenggan. Seringkali murid-murid menyatakan bahawa mereka tidak ada idea semasa mengembangkan isi karangan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan isi karangan dengan baik dan tidak matang semasa menulis perenggan isi karangan. Kaedah yang digunakan bagi mengatasi masalah ini adalah dengan menggabungkan penggunaan kad ICAP dan pembelajaran secara kolaboratif ketika menulis perenggan isi karangan. Murid-murid diberi panduan dalam membina setiap ayat dalam setiap perenggan dengan menggunakan kad ICAP yang telah disusun mengikut susunan ayat yang teratur dan mengikut urutan pemerenggan isi karangan. Dengan menggunakan kad ICAP ini, penulisan murid-murid akan menjadi lebih terarah. Panjang benar sinopsis Cikgu Azlida hari ini. Okey, Cikgu Azlida, adakah anda sudah bersedia? Cikgu Azlida? Sedia. Ya, sedia. Saya dengar tak suara saya? Dengar Cikgu, dengar Cikgu. Cikgu nervous ke? Nervous pertama kali. Tak payah nervous. Cikgu di sini untuk berkongsi mengenai pengalaman cikgu dalam menggunakan kad ICAP untuk menulis. Sebenarnya saya ni pun guru bahasa dan saya pun sentiasa menghadapi masalah yang sama cikgu hadapi, cuma yang berbezanya cikgu sekolah menengah, saya sekolah rendah. Cikgu mengajar bahasa Melayu, saya mengajar bahasa Inggeris. So di situlah perbezaannya dan saya rasa hari ini ramai tak sabar-sabar untuk mendengar siri pembentangan cikgu. Cikgu, are you ready? The floor is all yours, cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Saya share screen dulu. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Madani. Salam Malaysia Madani. Okey, terima kasih kepada Dr. Mustafa Abdul Majid, Puan Sheila, SIC Partner PPD Port Dickson dan Puan Mira selaku koordinator petang ini, betul? Betul Puan, betul. Sebelum tu saya mengucapkan terima kasih banyak kerana sudi untuk memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya lah. Okay, selalu saya kenalkan diri saya. Saya Cikgu Nur Azlida binti Ali dari SMK Tanah Merah Port Dickson. Saya berasal dari Kelantan, telah mengajar di sini setahun lebih lah. Saya berpindah dari Johor Bahru tahun lepas ke Port Dickson. Pengalaman mengajar saya masih baru. Saya baru mengajar 9 tahun, 8 tahun di Johor Bahru, iaitu saya dari SMK Medini Johor Bahru, iaitu salah satu sekolah amanah di Johor Bahru, dan berpindah ke sini pada bulan
3 2021. Okey, sedikit latar belakang saya adalah saya sebenarnya bukan guru bahasa Melayu, sebenarnya saya merupakan cikgu perniagaan dan juga ekonomi. Tapi memandangkan di SMK Tanah Merah kita tak ada option untuk ekonomi dan juga perniagaan, jadi saya meminta kepada pihak pentadbir untuk mengajar subjek bahasa Melayu lah. Okey, baik. Jadi setelah diberi kebenaran untuk mengajar subjek bahasa Melayu dan bila saya hit the floor, masuk ke SMK Tanah Merah, saya dapati hampir 80% pelajar di sini adalah bukan penutur jati bahasa Melayu. Yang mana masalah bahasa Melayu adalah yang paling ketara lah di sini. Jadi di sini saya mengambil pendekatan untuk menghasilkan satu inovasi, satu kajian tentang macam mana nak bina perenggan isi dalam membina perenggan isi karangan. Jadi berdasarkan pengamatan saya, pemerhatian saya dan juga daripada analisis peperiksaan, markah peperiksaan dan sebagainya, maka saya telah pun menghasilkan satu kad yang dinamakan sebagai kad ICAP. Sekejap saya share screen. Okay, nampak tak saya punya screen? Okey, nampak skrin cikgu. Dah nampak? Yes, cantik. Cikgu Okey, baik. boleh buat full screen. Okey, dah nampak Okey, wonderful. Terima kasih. Terima kasih Mira. Okey, tajuk hari ini adalah meningkatkan kemahiran menulis perenggan isi karangan menggunakan kad ICAP secara kolaboratif. Okay, tadi ini adalah praktis pun telah dibaca oleh Mira tadi. Sebenarnya ini adalah objektif utama saya, iaitu supaya murid-murid dapat mengolah perenggan isi karangan dengan dramatis, supaya murid-murid dapat menulis ayat dalam perenggan isi dengan tersusun dan matang. Supaya murid-murid lebih minat untuk mengolah perenggan isi secara berkolaboratif. Sasaran utama saya sebenarnya ialah kepada pelajar tingkatan 3, terutamanya kelas 3 Tribunian, kelas yang saya fokus lah. Dan fokus utamanya ialah kepada murid-murid yang arasnya lemah dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Ini adalah pelaksanaan kajian yang mana saya mengenal pasti isu dan permasalahan dalam penulisan karangan, dan saya membuat perancangan dan tindakan. Setelah kad ICAP itu dihasilkan, saya menerangkan kepada murid cara menggunakan teknik susun ICAP tadi dan membuat pengujian terhadap kad ICAP dan membuat refleksi dan penilaian. Okey, ini sebenarnya tapak ICAP yang saya gunakan lah. Apa itu I? Itu isi penting. K, kerana ataupun sebab. E, example, contoh. P ialah untuk peribahasa. T ialah untuk penegasan. So dalam setiap susunan teknik ini ada penggunaan kata kunci yang saya letakkan supaya murid tahu macam mana nak menggunakan teknik ICAP dengan tersusun dan terpandu arah lah. Contohnya setelah sahaja isi penting, murid akan menghuraikan iaitu hal ini kerana, hal ini menyebabkan. So perkataan-perkataan ini perlu ada dalam ayat kedua. Ayat ketiga contohnya, tamsilnya, sebagai contoh, itu ayat ketiga. Ayat keempat dengan kelima. Antara P dan Q ni bergantunglah kepada murid sama ada mereka nak letakkan peribahasa dulu dan sama ada peribahasa dahulu ataupun bersama-sama ataupun ayat terakhir lah. Jadi peribahasa ni sebenarnya sangat penting. Setiap dalam satu karangan at least kena ada satu peribahasa. Sebagai contoh, penggunaan ayat untuk kita letakkan peribahasa ialah jika permulaan ayat, murid perlu menggunakan ayat yang begini. Ini sebagai contoh. Pepatah Melayu ada mengatakan, ini kalau permulaan ayat. Bila permulaan ayat, murid perlu menggunakan ayat ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika pertengahan ayat, oleh itu ibu bapa harus mendidik anak-anak sejak kecil persis peribahasa. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini adalah teknik yang tak semua pelajar tahu.
bila mana mereka menulis ataupun membina ayat untuk masukkan peribahasa dalam karangan. Ayat yang terakhir ialah penegasan. Maksudnya penegasan kepada isi pertama. Okey, bukan isi pertama. Maksudnya penegasan kepada isi dalam perenggan isi karangan itulah. So mesti ada jelaslah bahawa oleh yang demikian. So ini memang perlu adalah dalam satu perenggan isi yang lengkap. Jadi susunannya daripada ini. Yang pertama, 2, 3, 4 dan 5. So mesti mengikut susunan. Okay. Supaya pemerengganan isi tadi tersusun, terpandu arah dan sempurna. Terusnya, okay, ini merupakan kad iCAD yang saya gunakan. Okay, ini adalah halaman hadapan. Manakala halaman ini adalah halaman belakang. So halaman pertama, murid diberikan tapak iCAD tadi. Isi penting, ini ayat kerana, ini contoh, ini untuk peribahasa dan juga penegasan. So bahagian halaman belakang, saya sediakan ruangan kosong. Ruangan kosong ini. Okay, untuk murid hasilkan perenggan isi. Jadi, tajuk tu kita boleh ubahlah setiap hari dan setiap kali PDPC kita boleh ubah. Okay. Inilah kad iCAD yang telah saya hasilkan. Okey, ini adalah teknik menulis karangan selain. Sebenarnya banyak teknik yang ada dalam yang digunakan antaranya baku, sakura, fret, tahu, cocap, IHSC, KUP. Okey, teknik tukar format, banyak teknik yang digunakan. Okey, apa yang membezakan antara teknik ini? Kelebihan iCAD yang saya hasilkan ialah pertama, ini adalah murah, memang sangat murah, hanya memerlukan kad kertas A4, kita laminate dan kita beri kepada pelajar. Kemudian mudah digunakan, merupakan bahan bantu mengajar, boleh 2 in 1, iaitu secara maujud dan juga maya. Okay, mudah dibawa dan kad ini merupakan tersusun dan terarah lah. Okay, ni antara fungsi-fungsi lain kad iCAD adalah kad iCAD ini boleh digunakan sebagai bahan relief. Maksudnya saya print, saya hasilkan kad itu sebanyak yang mungkin dan saya letakkan dalam kelas. Jadi sekiranya saya tiada di sekolah, saya hanya beri tajuk karangan kepada murid dan mereka gunakan kad iCAD tadi untuk mereka hasilkan perenggan isi karangan. Okay. Juga boleh dijadikan sebagai bahan kerja rumah dan juga boleh digunakan bersama bahan teknologi pendidikan. Okay. Sebagai contoh, kita boleh gunakan Padlet, kita gunakan Google Slide, Jamboard, dan kebiasaannya saya akan gunakan Padlet lah, okay, untuk kad iCAD ini sebab kad iCAD ini sangat sesuai untuk aktiviti kolaborasi, untuk penilaian rakan sebaya dan juga penilaian kendiri. Okay, yang mana saya embed kad iCAD ini ke dalam Padlet. Okay, ini adalah proses penggunaan kad iCAD secara berkolaborasi. Okay, macam kita lihat macam mana kad iCAD ini digunakan secara berkolaborasi. Okay, yang pertama apa yang saya buat ialah, okay, kad iCAD ini saya serahkan satu sahaja kepada setiap kumpulan. Okay, ini kalau kita jalankan aktiviti secara kolaborasi lah. Okay, kemudian murid akan berkolaborasi menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ni murid kita boleh decide ataupun murid sendiri boleh decide apa yang paling sesuai. Sebagai contoh, share and turn, one to group, one stay, three stray, macam tu lah. So dalam proses menghasilkan satu perenggan isi karangan menggunakan kad iCAD. Okey, kemudian murid akan menggunakan kad iCAD tadi ni untuk membina perenggan isi karangan. Seterusnya, saya punya slide ni lari sikit sebab saya pakai dekat tab.
Okey, seterusnya ialah setelah siap satu perenggan isi karangan, satu kumpulan, contohnya kumpulan satu, mereka dah siap pun perenggan isi karangan satu sahaja, sebenarnya tak banyak, satu sahaja. Dan murid akan bergerak ke kumpulan lain untuk mendapatkan lagi 3 ataupun 4 perenggan isi. Mereka akan bergerak. Ini kita boleh gunakan aktiviti cooperative learning lah. Dan juga selain daripada mereka bergerak ke kumpulan lain, sekiranya mereka menghasilkan dalam kumpulan mereka saja, contohnya 4 ke 5 orang, mereka boleh hasilkan 2 hingga 5 perenggan isi dalam satu kumpulan sebenarnya. So depends lah pada cikgu ataupun pada saya gunakan kaedah yang mana satu. Sekiranya saya ingin gerakkan mereka dalam kumpulan yang sama sahaja, saya akan pilih sama ada 5 perenggan terus ataupun satu perenggan sahajalah, bergantung kepada kemampuan murid dan aras murid pada hari tersebut. Okey, kemudian setelah mereka siap, mereka akan dapatkan kesemua perenggan isi tadi dan mereka akan kembali semula ke kumpulan masing-masing dan mereka akan menggabungkan semua perenggan isi karangan tadi. Daripada isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan juga isi kelima lah. Maka dalam satu sesi PDPT, kebiasaannya 2 masa saya akan guna, murid akan dapat menghasilkan 3 hingga 5 perenggan isi. Saya untuk yang fokus kat ICAP ini, saya tak fokus kepada pendahuluan dan penutup. Saya hanya fokus kepada penulisan perenggan isi karangan sahaja. Maka proses ini selesai setelah mereka berjaya mengumpulkan semua isi penting, perenggan isi penting berdasarkan tajuk yang diberi. Seterusnya, okey. Okey, murid menggunakan murid berkolaborasi menggunakan cooperative learning. Okey, ini sebenarnya guru boleh melaksanakan pembelajaran kooperatif supaya murid berkolaborasi semasa menulis perenggan isi karangan. Okey, kenapa saya tekankan kepada kolaborasi pembelajaran kooperatif? Okey, sebenarnya pembelajaran berkolaborasi ini dapat menarik minat murid yang lemah dalam penulisan isi karangan. Okey. Yang ini untuk pelajar saya, saya dapati jika dia orang buat sendiri, seorang ke dua orang ke, mereka akan mengalami kesukaran untuk menghasilkan perenggan dengan baik, perenggan isi dengan baiklah. Okey, kenapa? Sebab mereka akan kekurangan idea. Okay. Dan pertama yang paling penting ialah semasa PTPC bila mereka kena buat karangan, siapa-siapa sekalipun, even kita sekalipun kalau kena bina karangan kita akan rasa boring. Maka saya gunakan pembelajaran kooperatif dan supaya murid ini berkolaborasi semasa PDPC. Mereka akan berbincang, mereka akan berkongsi maklumat, mereka akan berkongsi idea. Dan secara tidak langsung ini dapat membantu murid-murid menambahkan lagi kemahiran mereka, kemahiran bertutur mereka lah, sebab kebanyakan murid saya adalah daripada pelajar Cina dan India yang kebanyakan masa mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa harian. Okey, seterusnya setiap kumpulan wajib. Okey, apabila diberi tugasan, setiap kumpulan wajib untuk menulis perenggan isi karangan menggunakan kad ICAP dan kemudian penggunaan macam saya katakan tadi, penggunaan kad ICAP ni sangat membantu murid yang lemah semasa mereka menulis perenggan isi karangan. Pelajar yang lemah ni kita tak boleh nak fikir dia dapat menulis
3 hingga 5 perenggan isi sekaligus. Mereka memang tidak akan mampu untuk menulis 3 hingga 5 perenggan isi sekaligus. Jadi dengan menggunakan kad ICAP ini dapat membantu mereka menyusun ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima untuk melengkapkan satu perenggan isi karangan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, kad ICAP ini fokus hanya untuk penulisan isi karangan sahaja. Okay, ini contoh perenggan isi karangan menggunakan kad ICAP. Okay. Isi penting yang pertama, tajuknya ialah punca-punca pencemaran alam sekitar. Okay, isi penting. So, murid akan hasilkan isi pertama. Kemudian ayat kedua mesti ada perkataan hal ini. Hal ini kerana mesti ada perkataan itu. Untuk huraian kepada isi yang pertama. Yang ketiga ialah contoh tamsilnya, contohnya sebagai contoh. Okay, ayat keempat. Ayat keempat ini penggunaan di pertengahan peribahasa ini dia digunakan di pertengahan. Dan ayat penegasan. Okay, ayat penegasan mesti ada perkataan. Okay. Jelaslah bahawa. Jelaslah bahawa. Okay, persis peribahasa. Okay, tamsilnya. Sebagai contoh. Hal ini berlaku kerana. Okay, ini adalah isi penting. So, murid akan menyusun ayat dalam perenggan isi karangan tadi mengikut susunan ICAP tadi. Yang pertama, 2, 3, 4 dan 5. Mesti ikut susunan. Okay, ini antara ujian pra yang saya laksanakan kepada murid saya untuk saya uji keberkesanan kad ICAP tadi. Ini adalah ujian pasca. Ini saya ambil satu sampel kelas, okay, untuk melihat keputusan antara ujian pra dan ujian pasca. So kalau dilihat di sini berlakunya perbandingan ataupun peningkatan antara ujian pra dan juga ujian pasca. Okay. Kalau kita lihat yang merah ni ialah ujian pra, okay, yang bawah ni ialah mewakili jumlah murid. So kalau kita lihat berlakunya peningkatan antara ujian pra dan juga ujian pasca. Okay, ini adalah soal sidik yang saya laksanakan setelah sahaja murid-murid saya menggunakan. Ini adalah sebelum mereka gunakan kad ICAP. Okay, yang mana saya berikan mereka soalan dalam Google Form lah. So mereka akan jawab. So antara soalannya ialah sebelum mereka gunakan ICAP, mereka tidak boleh menulis dengan isi. Okay, boleh menggunakan menulis perenggan isi karangan dengan baik dan tersusun hanya 29%. So selebihnya boleh dengan baik. Okay, yang ini saya rasa tukar dan ditukar. Sebenarnya yang ini, okay, sebelum mereka hanya 29% sahaja boleh menulis perenggan isi dan selebihnya mereka tidak boleh menulis perenggan isi mengikut susunan dengan baiklah. Okey, ini selepas menggunakan kad ICAP. Okey, kalau kita lihat 28% boleh menulis perenggan dengan baik dan yang ini 72% mereka boleh menulis perenggan karangan dengan baik dan tersusun. Terbaik dan tersusun. Yang ini membezakan antara baik dengan baik dan tersusun. So kebanyakan murid 70% dah boleh menulis perenggan isi karangan dengan tersusun dan baik. Okay, ini juga soal sidik yang saya beri kepada murid. Okay, setelah pengujian kad dan menggunakan kad ICAP yang mana 96% menyatakan
penggunaan kad ICAP ini meningkatkan kemahiran menulis perenggan isi karangan. So, ini contoh aktiviti menggunakan kad ICAP secara kolaboratif. Okay. Mereka bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menghasilkan satu perenggan isi. Setiap murid perlu menulis dan mereka perlu menyumbangkan sekurang-kurangnya satu ayat, okay, untuk menghasilkan satu perenggan isi. Jadi sebagai rumusannya, penggunaan kad ICAP ini adalah alat pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan silibus terkini bahasa Melayu, okay, sama ada di sekolah menengah ataupun sekolah menengah dan juga kalau diberi sekolah menengah, menengah rendah dan juga menengah atas. Okay. Selain daripada itu, untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kualiti pelajar PAK Rupa 1, mengamalkan PAK Rupa 1, yang mana kaedah pengajaran ini adalah perlu bersesuaian dengan keperluan generasi sekarang lah. Dan juga pelajar perlu didedahkan kepada cara pengajaran yang dapat membina yang dapat membina perkembangan generasi sekarang. Pelajar juga perlu didedahkan dengan cara pengajaran yang dapat menjana pemikiran secara kreatif dan kritis, dan juga dapatan daripada amalan terbaik untuk amalan terbaik boleh menjadi indikator yang jelas kepada semua pihak, terutama pihak khususnya guru yang mengajar bahasa Melayu tentang masalah mengolah isi karangan dengan matang, terutamanya oleh murid bukan penutur jati dalam penulisan karangan. Okay, tak semestinya bukan penutur jati, malah yang penutur jati pun menghadapi masalah yang sama. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk petang ini berkaitan penggunaan kad ICAP untuk meningkatkan kemahiran menulis perenggan isi karangan. Terima kasih Cikgu Azlida. Sama. Cikgu Azlida dah release dah stres Cikgu. Lepas membentang. Dah. Cikgu, saya nak tanya satu soalan lah Cikgu. Sebab seriously saya pun tak tahu benda tu. Cikgu, apa maksud peribahasa hulu malang pangkal celaka? Okey, maksud peribahasa ni lebih kepada saya tak ingat tadi. So saya first time lah dengar peribahasa ni. Maybe saya sekolah rendah, dengar semua peribahasa yang muda-muda. Sebenarnya peribahasa ni pun jarang digunakan. Saya memang jumpa dan saya masukkanlah tadi sebenarnya. Okay, Cikgu, saya ucapkan tahniah kepada Cikgu kerana telah menghasilkan satu, boleh saya cakap, can I tell this as a template tak? Apa dia? Macam adakah ia seperti satu template yang boleh digunakan untuk menghasilkan bagi isi bagi setiap perenggan? Dia merupakan satu template. Yang saya hasilkan ni template, saya hasilkan jadikan ia card untuk digunakan dalam kelas lah. Kalau template yang maya tu saya masukkan, biasanya saya gunakan dalam Padlet lah untuk sebagai kerja rumah. Okay, sebagai macam folio kepada murid saya. So template ini memang disediakan dan saya hasilkan letak di dalam kelas. That means setiap perenggan dia menggunakan template yang sama, cuma isi dalam tis je berubah. Ya, betul. Tapi kan Cikgu, memang saya tengok the ayat, the perkataan, the kosakata yang digunakan memang susah lah Cikgu. Satu,
first time saya dengar peribahasa tu. Second thing, first time saya dengar perkataan tamsilnya. Sini adalah contoh. So bila penulisan karangan, murid digalakkan untuk menggunakan arasa bahasa yang sedikit tinggi untuk impression markah dalam penulisan karangan. So at least 2-3 perkataan itu mesti ada dalam penulisan karangan. So galakkan murid untuk gunakan perkataan tamsilnya. So sebagai salah satu markah tambah lah untuk dia. Elakkan penggunaan contohnya sebagai boleh. Tapi untuk markah tambah dia dalam penulisan karangan lah penggunaan kata. Hebatlah Cikgu Azlida. Dalam template tu pun dah ada bahagian-bahagian yang selalunya template yang dihasilkan mesti mudah saja kan. Just right. Tapi template ni memang cikgu dah ajar untuk murid-murid macam mana diorang nak dapatkan extra marks dalam karangan. Memang hebatlah Cikgu Ya, Azlida. Tahniah, memang tahniah kepada cikgu. Okey, ada apa? Cikgu satu lagi. Macam mana cikgu dapat idea nak hasilkan ICAP ni? Sebab saya katakan saya mengalami masalah bila nak buat karangan, murid saya memang tak boleh nak tulis buat even satu perenggan yang lengkap dan baik. Sebenarnya kan based on yang teknik yang ada, saya inovasikan sahaja, dan bila saya gunakan ini sangat sesuai untuk murid saya. Sebenarnya banyak teknik yang ada dekat pasaran, dekat internet apa semua, tapi kita sebagai guru, kita kena lihat kesesuaian bahan tadi kepada murid kita. Kita tak boleh nak ambil saja mana yang ada. So kita kena lihat, kita kena test yang sesuai dengan keperluan murid kita. So bila saya uji dan murid faham setiap term, setiap huruf-huruf senang untuk mereka ingat sebenarnya. So dia kata saya nak buat ICAP mana ni, mereka dah tahu dah. Oh, sebab perenggan isi karangan. Macam tu. So murid pun dah tahu lepas I isi. Lepas tu dia kena tulis apa. Lepas tu E dia kena tulis apa. P apa, T apa. Ya, sebab ini sebenarnya boleh digunakan untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay, kalau untuk menengah atas SPM, sebenarnya yang perkataan antaranya hal ini kerana, jelaslah bahawa untuk kertas 1 SPM memang pemeriksa akan lihat perkataan-perkataan itu dalam penulisan karangan kertas 1 sebenarnya. So kad ICAP ini memang sesuai digunakan daripada sekolah rendah sampai ke SPM sebenarnya. Saya rasakan cikgu sebelum saya implement ICAP ni, saya kena belajar betul-betul dulu dengan cikgu. I have to learn in detail dengan cikgu sebelum saya bawa benda ni ke kelas. Sebab saya ajar sekolah rendah kan cikgu. Memang sangat senang sebenarnya. Okey cikgu, di sini cikgu Tan, dia mengucapkan tahniah, dia buat thumbs up macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Dia buat semua emoji dia gunakan. Okay, lepas tu ada cikgu Karnagaran, dia mengatakan hai kepada cikgu. So, setakat ni cikgu ada apa-apa nak tambah tak? Setakat ini daripada saya itu sahaja. Cuma sekiranya kad ICAP ini, murid cikgu dah mahir, sebenarnya murid kita dah mahir, kita boleh gunakan kaedah-kaedah lain lah untuk kata mantapkan lagi kemahiran menulis karangan murid-murid kita lah. So kita boleh gunakan teknik-teknik yang lain lah. Sebab ICAP ni hanya sebagai kata apa, pemudah cara dan sebagai pandu arah murid macam mana nak mula tulis perenggan isi karangan. Yang ini memang mana-mana pelajar, sama ada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah SPM pun mereka mengalami masalah yang sama lah untuk menulis perenggan isi yang mantap sebenarnya. Sebab kalau untuk pemargahan perenggan isi tu memberi markahnya sangat besar lah di perenggan isi ni. So murid perlu mahir dan matang dalam penulisan perenggan isi karangan. Sebab tu saya fokus kepada isi karangan dahulu. Dan cikgu as soon semakin lama diorang dah guna ICAP, diorang pun dah praktiskan benda tu. Betul tak? Betul. Dan mereka tak perlukan lagi template. So takkan nak masuk exam bawa template kan? Tak perlu. Mereka dah mahir lah. Mereka tahu ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa, mesti ikut susunan. Terima kasih cikgu, terima kasih banyak-banyak. Wan Sheila, ada apa-apa nak berkongsi? Sure, are you in?
Ada. Tahniah Ah. Cikgu Azlida. Akhirnya berjaya juga. Jangan Yeay. nervous. Terima Tak kasih. sabar nak dengar perkongsian Cikgu. Tahniah Cikgu. Tahniah banyak-banyak. Semoga Cikgu akan berkongsi lagi inovasi yang lain bersama-sama dengan guru-guru daerah kita dan semua yang mengikuti siaran kita dalam CDL ni. Baik. Cikgu harap teruskan ya perkongsian ni. Tahniah. Terima kasih juga kepada Cikgu Mira yang setia membantu kita untuk menjadi moderator dalam program CDL. Kita dah masuk siri ke-25. Pejam Celik dah masuk siri ke-25. Tahniah pada semua. Saya rasa untuk perkongsian hari ini tidak ada sebarang soalan. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Azlida dan juga kepada Cikgu Mira yang mengendalikan sesi hari ini dan Cikgu Azlida yang berkongsi ilmu dengan semua.